Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu lagi dalam sesi dalam talian ini bersama Interaktif Dakwah dan Tarbiyah. Dan saya selaku host pada malam ini akan mengundang satu tamu istimewa iaitu tidak lain dan tidak bukan iaitu saudara Brother Lim Jui Soon, merupakan pengasas dan juga presiden kepada Interaktif Dakwah dan Tarbiyah Association. Dan selepas kita telah pun berehat selama mungkin saya rasa lebih hampir 2 minggu, memandangkan kita memberi laluan kepada Hari Raya dan juga biasalah kita ni disibukkan dengan aktiviti-aktiviti lain. Semenjak yang kita berlakukan live daripada bulan Ramadan tu secara berterusan, non-stop, malah kita tu Alhamdulillah dengan pertolongan tuan-tuan dan puan-puan kita dapat berkongsikan ilmu walaupunlah kita sekarang di dalam tempoh PKP. Sekarang dah jadi D pula, sebelum ni PKPB kan. Jadi Alhamdulillah kita manfaatkan masa yang kita ada ni supaya kita dapat menimba sedikit ilmu. Malah kita tahu banyak masjid dan juga institusi-institusi Islam telah pun ditutup sementara. Jadi tidak bermaksud ilmu itu haruslah berhenti setakat di situ saja. Jadi Alhamdulillah kami telah pun menganjurkan beberapa program secara online ataupun dalam talian di mana kita ingin berkongsikan, dan insya-Allah juga kita akan melakukan ini sepanjang 4 bulan supaya tuan-tuan dan puan-puan yang duduk kat rumah ni terus dapat menimba ilmu walaupun tidak dapat ke mana-mana insya-Allah. Jadi saya nak juga tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton ni, bolehlah sila share dan juga kongsikan video ini sebelum saya menjemput Brother Lim Jui Soon, dan tinggalkan di ruang komen adakah suara saya jelas, macam mana video ni smooth ke tidak, clear ke tidak. Jadi saya ingin mendengar daripada tuan-tuan dan puan-puan, silalah tinggal di ruang komen. Dan sepanjang program ni sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sembarang soalan, bolehlah terus bertanyakan di soalan anda itu di ruang komen insya-Allah. Jadi sebelum kita akhiri, nanti insya-Allah saya akan meminta Brother Lim Jui Soon untuk menjawab soalan-soalan anda. Dan Alhamdulillah saya nak juga tahu tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton daripada mana. Nak tahu juga orang-orang mana yang sedang menonton ni. Hari ni kita live di page Brother Lim Jui Soon dan juga page Interaktif Dakwah dan Tarbiyah. Dan sebelum nanti tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kami akhiri, saya akan maklumkan juga beberapa sesi live yang akan berlaku di mana kita jemput asatiza dari tempatan ini untuk berkongsikan topik-topik yang sangat menarik. Jadi tunggukan, nanti insya-Allah saya akan umumkan sebentar lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak terus jemput sahabat saya iaitu Brother Lim Jui Soon. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Brother Lim, macam mana sambutan Hari Raya tahun ni? Oh, hari ni, tahun ni amat-amat special. Duduk rumah saja. Menyambut raya dengan anak bini. So kita hanya pergi satu tempat ziarahi bapak mertua. Tapi ziarah bapak mertua pun ikut SOP lah tu. Itu saja. Selainnya kami enjoy makanan makanan Melayu lah. Biasanya nasi empit, makanan rendang, lontong dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Brother Lim, sebelum kita nak teruskan ke soal sesi kita pada malam ini iaitu berkenaan tajuk hak wanita dalam Islam ya. Satu tajuk yang jarang-jarang sekali kita dengar Brother Lim buat secara live tau sebenarnya ni. Selalunya kalau kita tahu ni Brother Lim sinonim sangat dengan topik-topik seperti dakwah kepada non-Muslim, perbandingan agama ataupun Q&A bersama non-Muslim, macam mana kita nak jawab. Tetapi hari ini special sikit, kita buat mengenai hak wanita dalam Islam. Jadi sebelum kita pergi ke sana Brother Lim, saya nak tanya dululah, apakah manakan Brother Lim seorang Chinese seorang berbangsa Cina, jadi dalam tempoh di mana kita ni menyambut Syawal, ada tak macam perbezaan ataupun cross culture yang sedang berlaku di antara keluarga Brother Lim sendiri? Okey, Syawal. Dia sebab kita tak dapat travel kan, mereka tak dapat ziarah kita kan. So kita pun tak boleh adakan apa-apa aktiviti kekeluargaan dengan keluarga yang keluarga yang adik-beradik saya yang non-Muslim. Hanya terima mesej saja, terima
family WhatsApp group saja. So mereka mengucap dan sebagainya. So itu sajalah yang ada. Tapi dalam keluarga saya ni tiada masalah. Yang kami ni kalau kita menyambut kalau kita buat kenduri, tak dapat buat kenduri kali ini. Kalau kita dapat buat kenduri, insya-Allah kami akan jemput mereka semua ke rumah untuk makan dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang telah pun tinggalkan komen dan memberikan info iaitu jelas dan ada juga mengatakan very clear, brother. Alhamdulillah. Dan kita ada daripada Bukit Mertajam, Penang, daripada Wuhan, China pun ada. Alhamdulillah. Kita nak tahu juga apakah perkembangan di Wuhan, China tu ya. Jadi mudah-mudahan ada juga daripada Casablanca. Casablanca ni saya nak kena Google kat mana ni Casablanca ni. Jadi Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, tak kisahlah daripada pelosok dunia mana pun, bolehlah sila share, mudah-mudahan kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Maklumlah kita tahu bahawa sekarang ni kalau kita nak cari maklumat tentang Islam memanglah mudah, kita boleh go YouTube dan sebagainya. Tetapi apa yang istimewa tentang sesi pada malam ini ialah kita membuatnya secara live. Jadi bila live ni, biasanya kalau kita ceramah kat surau ataupun kat masjid, kita ada sesi soal jawab. Tetapi kita buat secara dalam talian. Anda tuan-tuan dan puan-puan boleh tinggalkan di ruang komen. No problem. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya kita. Sebelum akhir program ini kita akan menjawab soalan-soalan tu insyaAllah. Ada juga daripada Al-Ustaz. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton ni. Dan apa ni Brother Lim, saya juga nak tanya kepada semua yang menonton ni, iaitu macam mana sambutan Hari Raya juga pada tahun ni kan. Kita nak tahu memandangkan kita dalam tempoh PKP ni, ada yang mungkin rasa bosan sebab tak dapat balik kampung, ada rasa tak dapat, macam tak biasalah, tak normal lah tahun ni. Jadi kita nak dengar juga macam mana anda atasi situasi yang kita sedang mengalami ni insyaAllah. Okey, baik Brother Lim, itu sedikit mukadimah daripada saya dan juga Brother Lim. Baru-baru ni Alhamdulillah kita berkesempatan, saya dengan Brother Lim kita sempat juga pergi ke beberapa tempat di mana kita lihat orang bukan Islam ni biasanya mereka ada satu persepsi ataupun mereka itu mungkin ada satu pandangan tentang Islam di mana contohnya lah, di antara contohnya seperti apabila seorang itu memakai hijab, dia mengatakan seperti, oh Islam itu menindas wanita. Kenapa lelaki tak payah pakai hijab? Tapi lelaki yang pakai hijab ni, kalau saya dan ada juga yang keliru Brother Lim. Mereka kata apa tau? Mereka kata, kenapa orang Arab yang duduk kat Saudi dia, lelaki dia pakai hijab? Dan dia samakan macam contohnya orang kat Saudi kan, dia ada pakai dia punya penutup kepala dan sebagainya. Tetapi kenapa orang lelaki Melayu dekat Malaysia ataupun kebanyakan orang Islam dekat tempat-tempat lain ni tak pakai hijab macam orang Saudi contohnya? Jadi dia timbul satu persoalan di sini ialah, adakah memakai hijab itu adalah satu perkara yang menandakan Islam itu menindas wanita? Jadi saya minta Brother Lim memberi sedikit pencerahan bagaimana kita nak menjawab ataupun Brother Lim boleh terangkan apakah sebenarnya itu satu penindasan terhadap wanita Islam. Silakan. Tafadhal masykurah. Terima kasih Brother Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton live ini. Dan malam ni sebabkan masa yang kami ada terhad, perbincangan tu akan lebih santai, lebih relax. Dan saya nak teruskan kepada soalan yang ditujukan kepada saya, iaitu adakah wanita Islam ditindas? Sebenarnya sebelum kita nak bincang tentang ya ke tidak, kita kena faham dulu isu wanita Islam ditindas. Sebenarnya ini isu bermusim. Dia isu yang bermusim. Dia bukan berterusan. Dan kalau kita lihat, isu ini amat paling ketara dia punya peak tu sampai dia punya maksimum tu. Okey, kalau kita lihat media sosial di dunia sebelum itu adalah perkara yang berlaku ni sebelum berlakunya September 11. Kalau kita lihat sebelum berlaku September 11, isu mengenai Islam adalah Islam menindas wanita. Itu perkara yang paling peak pada masa itu. Tetapi selepas berlakunya September 11, isu wanita Islam ditindas ni seolah-olah tak wujud lagi. Seolah-olah orang tak cerita lagi. Seolah-olah orang tak bincang, tak tulis lagi. Nampak? So ini isu bermusim. Yang persoalan sekarang, macam mana
mereka boleh mempunyai persepsi sedemikian. Kita kena faham kenapa dulu. Sebelum kita nak bincang untuk mengulas soalan-soalan yang mereka tanya. Ada beberapa perkara yang menyumbang kepada kefahaman sedemikian. Mungkin salah faham sedemikian. Yang pertama, kalau kita lihat di barat, buku yang mereka tulis, okey, orang barat telah menulis buku ya mengenai agama Islam pada tahun 1800 hingga 1950. Maksudnya dalam satu jangka masa 150 tahun. Orang barat telah menulis tidak kurang daripada 60,000 buah buku mengenai agama Islam. Siapa yang tulis? Orang bukan Islam yang menulis mengenai agama Islam. Pandangan mereka, kritikan mereka, tuduhan mereka dan sebagainya. Dan majoriti yang mereka tulis mengenai Islam, okey, dari sudut kefahaman Islam adalah mereka banyak salah faham. Yang pertama, mereka mereka tak memahami bahasa Arab. Yang kedua, mereka hanya baca terjemahan. Yang ketiga, mereka non-Muslim ini, okay, mereka tak faham selok-belok agama Islam. Maksudnya dia tak faham disiplin agama Islam. Mungkin saya kupas sedikit disiplin tu. Kalau kita buat matematik, kita ada formula. Nak buat matematik, mathematician ni akan sediakan formula. Untuk kita ikut formula itu untuk dapat jawapan yang betul. Dan formula tu bukan buat suka-suka. Formula yang mereka buat tu telah pakar-pakar formula. Mathematician satu dunia setuju dengan formula itu. Sama juga dalam Islam, ada formula, okey, ada formulanya. Dan pakar-pakar Islam satu dunia setuju dengan konsep itu. Tapi kadang-kadang orang baca buku-buku Islam dan buat terjemahan, buat tafsiran dan sebagainya tanpa ikut disiplin. Maka mereka dapat jawapan betul ke salah. Tambahan lagi, bila mereka tak faham bahasa Arab tu, ini banyak salah faham datang daripada tak faham bahasa Arab sebab dia hanya faham sedikit maksud, dia tak faham. Dalam bahasa Arab ni, dalam Quran ni, bahasa Quranik ini, dia sangat kaya, very rich. Dia satu ayat boleh mempunyai beberapa maksud. Tapi terjemahan biasanya akan menterjemahkan hanya memberi satu maksud saja. So kadang-kadang mereka terkeliru daripada terjemahan itu. Okey, dan bukan saja itu. Mereka keliru adalah sebab mereka bandingkan keadaan mereka di negara dia dengan negara-negara Islam yang lain. Itulah tak boleh banding. Sebab perbezaan budaya. Kadang-kadang, mungkin saya bagi contoh lah. Kalau kena orang Afrika, orang Afrika ni, bila dia bercakap ni, bila dia gembira, dia cakap sangat kuat. Macam gaduh, dia cakap. Mereka bercakap macam gaduh. Suara sangat kuat, tak payah pakai mic pun. Tak payah pakai speaker pun. Tetapi bila mereka gaduh, mereka cakap slow-slow. Slow-slow. Tapi budaya di Malaysia, bila kita naikkan suara, tu apa tu? Sedang gembira ke sedang gaduh? Kita sedang gaduh. Budaya kita bila kita cakap dengan suara kuat, naikkan suara, maksudnya kita sedang gaduh. Betul? So bila kita cakap slow-slow, kita gurau, kita cakap macam ni, okey, bagi mereka, itulah cara kita. Bila kita gaduh, cakap kuat. Bila kita gembira, cakap biasa. Mereka ni terbalik. Bila gembira, cakap kuat. Bila gaduh, cakap slow. Nampak tak perbezaan budaya? Maka mereka cuba ambil budaya, bandingkan budaya mereka di negaranya dengan negara yang lain. Maka berlakulah kekeliruan. Dan satu lagi, yang saya nak tambah, saya rasa amat penting adalah, sebenarnya, tuduhan mereka ni bukan semuanya salah. Itu yang penting. Kadang-kadang, setengah-setengah negara Islam lah, ataupun orang-orang Islam lah, budaya mereka ni, mereka letak budaya lebih tinggi daripada agama. Kadang-kadang setengah-setengah budaya ni memang menindas wanita. Itu saya tak nafikan. Tetapi bukan agama Islam yang menindas wanita. Tapi orang Islam yang menindas wanita. So ada sedikit-sedikit lah. So itulah mungkin sedikit sebab
yang orang barat mula mempunyai pandangan Islam menindas wanita, Islam tak beri hak wanita, Islam rampas hak wanita, Islam menganggap wanita ni seolah-olah hamba abdi, Islam menganggap wanita ni seolah-olah tak ada apa-apa hak, orang tak boleh ada ini, tak boleh ada itu dan sebagainya. Sebab itulah, ini adalah persepsi. Betul ke tak betul? Kita bincang selanjutnya selepas ini insya-Allah. Silakan. Brother, tadi ada satu poin yang sangat menarik ya. Brother Lim katakan bahawa mereka itu meletakkan budaya mendahului agama Islam itu sendiri. Saya rasa poin itu sangat catchy lah. Antaranya contoh ya, saya pernah juga timbul satu persoalan ya. Saya tahu ini ada sedikit menyentuh bab fiqh, tetapi saya nak tanya juga sebab apa, saya rasa mungkin ada di kalangan orang yang sedang menonton pun mereka mungkin ada timbul persoalan begini. Antaranya ialah, saya kasih beberapa contoh ya Brother Lim. Okey, kalau kita lihat, contohnya kalau di Saudi, contohnya kebanyakan wanita mereka memakai niqab. Okey, kebanyakannya. Tetapi kalau kita pergi ke Turki pula, perempuannya mungkin cover tak full. Ada nampak rambut depan sikit. Atau dan sebab selain daripada tu, kita ada juga seperti di Afghanistan, mereka memakai burqa. Dan kita tahu kalau dekat Malaysia dan kebanyakan di seluruh dunia hanyalah menutup bahagian rambut saja. Jadi sebagai seorang non-Muslim, dia nampak ini semua macam ada kepelbagaian dalam Islam. Jadi macam manalah kita yang terlibat dalam kerja-kerja dakwah ni, terutamanya banyak menjawab soalan kepada non-Muslim, bagaimana kita nak terangkan kepada mereka bahawa itu ada, bagaimana kita nak memberitahu kepada mereka bahawa apa yang anda nampak tu adalah budaya. Jadi Brother Lim minta sedikit penjelasan sedikit mengenai bab ini. Okey, terima kasih Brother Fadli. Okey, yang pertama kita kena lihat dulu, bila kita nak terangkan kepada non-Muslim, kita jangan bincang tentang sama ada hijab berpakaian ini, berpakaian itu dan sebagainya, macam mana mereka tutup dan sebagainya. Yang paling penting kita kena bagi tahu dia, apa maqasidnya, apa tujuan perintah ini daripada Allah, perintah ini daripada Nabi kepada wanita-wanita dalam Islam. What is the objective? Okay, kita kena bagi tahu dulu. Okay, so kalau dia faham tujuannya, maka hujah dia berbeza dah. Mudah untuk mereka terima. Okay, so kalau kita lihat contoh, kalau kita baca ayat Quran, surah An-Nur, surah ke-24, ayat 30 untuk lelaki lah, 31 untuk perempuan. So kalau kita bincang hari ini, ayat 31. Okay, yang bermaksud Allah suruh kita untuk wanita lah. Rendahkanlah pandangan kamu, jagalah penghormatan kamu. Okay. Melainkan kepada suami kamu, bapa mertua kamu dan sebagainya. No. Ini ayat Quran. Dan kalau kita lihat dalam hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hadis. 2 hadis daripada Asma, 2 hadis daripada Qatadah. Dan kita ingat lagi, pernah sekali Asma dan bapa dia lah pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW. Okey, apa berlaku di situ adalah Nabi bila lihat Asma masuk ke rumah, apa dia buat? Perkara pertama, Nabi berpaling dulu. Dan Nabi berpaling, Nabi cakap apa? Nabi cakap dengan Asma, kamu sudah dewasa, sudah akhir balik, kamu sudah dewasa, maka tiada apa-apa yang boleh dilihat melainkan muka dan tapak tangan. Ini difahami secara umum ulama di dunia, secara umum setuju. Sebab hadis ini ada 4. Walaupun ada setengah-setengah fuqaha dianggap dia sebagai hadis ahad, tetapi dia hadis sahih yang penting, tapi dia ada 4. So, tutup basic untuk orang Islam, asas untuk wanita, tutup semua melainkan muka dan tapak tangan. This is a basic. So, ini adalah tuntutan. Selainnya, dia nak pakai lebih. Dia nak tutup muka lebih. Dia nak tutup semua tu, itu lebih kepada budaya. Itu bukan tuntutan dalam Islam. Okey, itu bukan tuntutan. Walaupun ada segelintir ulama rasa pakai nikab tu adalah wajib. Itu is minority. It's minority. Kalau kita lihat umbrella atau kita lihat rumah Islam, okey, yang ada 4 mazhab yang utama. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi,
mazhab Maliki, mazhab Hambali, majoriti keempat-empat mazhab ini, majoriti ulama mereka setuju minimum tutup semua melainkan muka dan tapak tangan. So there is itu adalah syarat untuk wanita tutup aurat. Yang pakai lebih itu adalah budaya. Saya bagi contoh. Bagi lelaki dalam Islam, dia punya minimum apa? Pusat hingga lutut aja. Kita boleh pergi mana-mana pakai pusat hingga lutut. No issue. Betul? Tapi sekarang ni kita pakai lebih tak? You nak pakai lebih, it's up to you lah. Tapi you dah pakai tak minimum? Dah tutup aurat tak? Dah tutup. Dan budaya di tanah Arab, ada beberapa budaya, kita tak faham sebab kita tak duduk di situ. Kita tak faham keadaan di situ. Kita tak faham cuaca di situ. Kita tak faham bila angin kuat sana, okey, di padang pasir atau di padang-padang naik tempat tu, hamur dia macam mana? So ramai di kalangan mereka, mereka akan tutup lebih daripada itu sebab ini beberapa sebab untuk bernafas. Pertama, kedua kadang-kadang untuk melihat supaya ada di kalangan mereka tutup keseluruhannya. So poin saya di sini adalah kita terangkan kepada non-Muslim yang basic, yang minimum. Ini adalah dress code untuk Muslimah, wanita Islam, okey? Semasa mereka di luar, macam kita kata di luar kawasan, di luar daripada rumah, daripada di public, itulah pakaian standard skrip untuk semua wanita dalam Islam. Di luar kawasan, maksudnya di luar daripada rumah, itulah pakaiannya. Tetapi di rumah, mereka tak semesti mau berpakaian hijab, mau semasa dengan suami, dengan anak, tak perlu berhijab. Ya, ada orang ingat dengan suami dekat rumah pun pakai, tak perlu. No, so itulah pandangan saya sedikit mengenai orang yang kata pakai nikab ataupun pakai apa tadi apa? Pudar. So itu lebih kepada budaya negara-negara lain, tapi bukan budaya di Malaysia. So, alhamdulillah, Malaysia mengamalkan yang paling minimum, tetapi Malaysia tidak menghalang orang yang nak pergi maksimum. Wallahu alam. Brother Lim, ada satu poin yang sangat menarik ya. Terima kasih kepada penjelasan tadi. Saya dapat satu gambaran yang bagus kalau kita nak terangkan kepada non-Muslim, iaitu apabila kita lihat, kita banding, kalau kita letakkanlah apa dalil daripada Al-Quran dan juga hadis, kita nampak bahawa minimum requirement ialah untuk wanita untuk tinggalkan tapak tangan dan juga muka, Brother Lim. Jadi saya rasa itu sebenarnya adalah satu macam standard ataupun guideline kepada wanita Islam dan juga membantu kita untuk menerangkan kepada non-Muslim. Tetapi dalam masa yang sama juga kita haruslah menghormati pandangan-pandangan lain di mana mereka tu kita tahu mungkin disebabkan budaya ataupun tempat yang mereka tinggal itu yang telah membuat mereka ada perbezaan sedikit daripada kefahaman sesuatu hadis dan juga Al-Quran itu sendiri. Saya rasa itu banyak sangat poin yang baik. Dan lagi saya tertarik dengan apa yang Brother Lim kata tu. Kita tahulah orang lelaki kita punya minimum requirement ialah cover daripada pusat tu sampai ke lutut. Tetapi kalau hari ini kita semua ikut standard tu, saya rasa akan agak jadi pelik lah. Sebab apa, kalau bayangkan kalau orang dekat Malaysia, dekat Indonesia, termasuk saya dan Brother Lim yang buat live ni, tak pakai baju, hanyalah tutup daripada pusat hingga ke lutut tu, saya rasa itu adalah satu perkara yang akan menjadi satu lucu lah. Okey, baik. Seterusnya Brother Lim, sebelum saya nak tanyakan soalan seterusnya, saya nak memaklumkan juga sekarang telah pun masuk waktu isyak kepada tempat-tempat yang sewaktu dengannya. Macam kami di Klang Valley dan juga di Kuala Lumpur, kita dah masuklah waktu. Dan kita insyaAllah akan teruskan live ini hingga pukul 9 insyaAllah. Dan saya masih lagi menggalakkan sahabat-sahabat yang sedang menonton, silalah share dan juga tinggalkan soalan anda di ruang komen. Sebab apa, ini peluang yang sangat orang cakap tu special. Kita dapat masa Brother Lim pada hari Ahad ni. Percaya cakap saya, kalau sekiranya kita tidaklah dalam PKPD ke PKPB ke PKP ke ni, Brother Lim ni sangat susah nak ada kat rumah hari Ahad. Malah kalau saya boleh tanya dia, kalau biasanya lah, kalau kita orang-orang yang biasa ni, kita akan cakap, oh kita spend most of kita punya time dekat rumah apabila hari Ahad dan Sabtu.
Tetapi kalau kita tanya kepada Brother Lim, dia akan jawab boleh kira. Saya ada kat rumah hari Sabtu dengan Ahad ni boleh kira. Jadi jangan lepaskan peluang ni. InsyaAllah silalah tanya soalan anda di ruang komen dan kita tanya dia soalan yang kau-kau, yang soalan yang best-best ya. Kita boleh ambil sedikit ilmu insyaAllah daripada dia. Jadi saya masih juga nak dalam topik menindas wanita ini, saya nak juga kemukakan satu kefahaman, contohnya daripada orientalis lah, mereka tu mengatakan Islam ni membenarkan suaminya untuk memukul isteri. Sebab apa? Ada dalil menurut mereka itu dalam Al-Quran yang kita juga maklum ada ayat Al-Quran yang mengatakan sedemikian. Jadi bila seorang lihat apabila lelaki Islam telah pun memukul isteri dia, kadang-kadang keluar dekat surat khabar dan sebagainya sampai isteri dia cedera padahal. Jadi bagaimana kita nak terangkan kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam ini, sebenarnya Islam itu bukanlah satu penindasan dan apakah limitation dalam memukul isteri itu? Silakan Brother Lim. Terima kasih brother. Alhamdulillah. Okey, soalan yang sangat menarik sebenarnya. Pandangan Islam membenarkan lelaki atau suami memukul isteri. Saya rasa lebih kepada suami memukul isteri, bukan lelaki pukul wanita. Mungkin soalan itu, dia begini. Yang pertama, untuk peringatan kepada semua lelaki di luar, okay, kita lelaki ni, okay, kita ni bukan hakim tau. Kita ni bukan penghukum, orang yang menghukum orang. Okay, we are not the judge. Okay, neither we are the prosecutor. Kita bukan orang yang prosecute kan. So kita kena ingat. Dan untuk isteri kita ni adalah proses untuk kalau ada apa-apa kelemahan, kecacatan dan sebagainya ataupun apa masalah, itu adalah proses kita untuk kita mendidik, membimbing mereka. So this is a concept. Okay, dalam Islam memanglah kadang-kadang ada setengah-setengah isteri, okay, tidak mengamalkan Islam, tidak solat, tidak tutup aurat, membenarkan lelaki datang rumah bila isteri tak dekat rumah, ataupun buat apa-apa saja yang bercanggah dengan syariat Islam. Okay, so lelaki kena faham, untuk lelaki yang nak didik, yang nak bimbing isteri, dia kena sendiri berusaha untuk mengamalkan Islam. Dia kena usaha untuk menuntut ilmu. Sebab dia akan jadi ketua, dia akan jadi imam di rumah, dia akan didik isteri dan sebagainya. So pentingnya, first, laki tu mengamalkan Islam dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita lihat ayat Quran tadi yang disebut tadi, suami pukul isteri, kalau kita faham konteks itu, dia rujuk kepada nusyus. Berarti isteri tidak taat kepada suami lah, senang cerita. Yang saya sebut tadi lah, tak nak puasa, tak nak solat, tak nak tutup aurat, tak nak jaga anak, tak nak didik, tak nak jalankan tanggungjawab dia dan sebagainya. So dalam Islam kita ada sistem. Bukan kerana itu kita pukul. Ingat lagi tak? It is a process of guidance. Macam kita nak didik isteri, nak didik anak. What do we do? Apa yang kita buat? Yang pertama kita perlu buat adalah kita nasihat dia dulu. Bagi masa dia berubah. Didik dia. Bagi dia masa. Dan kalau dia masih lagi tak berubah. Dalam Islam apa kita buat? Apa kita buat? Yang dalam Islam ajar kita boleh asingkan tidur. Biar kita tidur atas katil, biar dia tidur bawah tanah. Bukan. Itu gurau. Maksudnya tidur asing saja. Okey? Yang ketiga, kalau tak berubah lagi, apa kita buat? Dalam ayat Quran tu sebut kan, boleh pukul. Pukul ini bukan pukul yang mencederakan. Ingat lagi tak? Didikkan is to educate. Macam kita didik anak kita. Kita pukul anak kita nak cederakan dia ke kita nak didik dia? Kita nak didik, kita bukan nak cedera. So if part of the education, didik anak pun begitu, didik isteri pun begitu. Is educate. Bukan fokus kepada nak mencederakan. Dan kalau itu tak berubah lagi, kita ada cara lagi. Macam mana? Kita boleh melibatkan mak bapak perempuan itu untuk pujuk anak perempuannya.
Kita boleh cari ustazah-ustazah yang dia suka. Mungkin yang dia yakin untuk minta bantu untuk menasihat dia. Kita boleh hantar, buat laporan, hantar ke kadi. Boleh buat counselling. Kita boleh cari orang yang, kawan-kawan wanita yang amalkan Islam yang dia suka, yang dia hormati untuk bantu untuk menasihati. Tujuan semua ini, the main objective is kita nak menyelamatkan keluarga itu. Sebab apa? Kalau isteri tidak mengamalkan Islam, macam mana anak nak amalkan Islam? Sebab isteri yang akan luangkan banyak masa dengan anak. Berarti kalau isteri sendiri tak tutup aurat, you expect anak perempuan tutup aurat ke? Isteri tak amalkan Islam, you expect anak dia amalkan Islam ke? So isteri tak ajar, end of the day apa berlaku? Kita lelaki, majoritinya, secara umumnya, kita akan keluar untuk cari rezeki. Okay, kita keluar cari rezeki. So isteri meluangkan banyak masa dengan anak. So the point here, the main point di sini adalah, the main point di sini bukan untuk mencederakan. Apa, is part of education. Sebab itulah dalam hadis sahih, Nabi sebut, suami yang baik adalah suami yang tak akan pukul isterinya. Berarti, is education. Bila kita nikahi mereka, nikahi dengan elok. Kalau ada apa perbezaan pun, kalau tak boleh bersama pun, kita lepaskan mereka dengan cara yang baik. Bukan cara yang mencederakan, cara yang pukul. Apa standard? Kalau lelaki nak pukul wanita. Kalau mau gaduh, pergilah ke langgang. Cari lelaki untuk tumbuk. Bukan cari perempuan. Itu tak standard. Lelaki pukul perempuan memang you are low class, man. Memang tak standard. Formula. Okay? Kita didik. Kita cakap. Tapi jangan naik tangan. That is not the right way. So, saya rasa ramai orang salah faham. Dia hanya tengok ayat itu saja. Terus dia buat keputusan. Pukul min boleh gunakan baseball stick ke, bat ke, ataupun gunakan apa-apalah, kayu ke, apa jenis ke, dan nak pukul. Bukanlah begitu. It's not like that. It's not like that. So itu mungkin suatu salah faham. So kita nak beritahu dia, it is part of the education. Okay, for the husband to educate the wife and the children. That's why tafsir, kalau kita baca tafsir Quran, pukul di sini, semua tafsir Quran sebut apa? Suatu pukulan yang tidak meninggalkan kesan. Kalau tidak meninggalkan kesan, sakit ke? I'm just telling you that I am serious about it. You better change. You better improve. You better do something about it. So itu saja. It's not something that kita nak mencederakan. So that is not the right thing. So mungkin I rasa itu adalah suatu salah faham daripada kadang-kadang orang bila baca Quran saja hanya terus jam itu, yang tak lihat konteks, yang tak faham konteksnya, maka mereka buat conclusion. Sebab itulah saya rasa it's only fair kalau kadang bila mereka ada soalan, rujuklah soalan itu kepada orang yang pakar dulu. Okay? Untuk dengar beberapa pakar punya huraian. Dan di situlah saya percaya bila dah dengar beberapa pakar, saya rasa kebanyakan soalan yang mereka ada selesai. Wallahualam. Alhamdulillah, satu penjelasan yang baik. Saya rasa apa yang Brother Lim maksudkan di sini ialah apabila ada ayat Al-Quran yang mengatakan memukul wanita itu dibenarkan, tetapi poin yang sangat penting di sini ialah kita harus letak kita punya mendahulukan, adakah kita telah mendidik, adakah telah kita menasihati, adakah telah kita mengikut langkah-langkah lain, bukan hanya setiap kali wanita itu buat kesalahan kita terus memukul dia. Itu saya rasa poin yang sangat penting. Dan antaranya juga ialah memukul tidak sampai cedera. Ini kalau memukul ni sampai cedera, saya rasa ni dah jadi domestic violence ya, Brother Lim. Ini bukan satu ajaran Islam. Malah Islam itu selalu mendahulukan ataupun mengetengahkan melindungi wanita dan juga mengetengahkan hak wanita. Bukanlah kita tu memandangkan kita ni seorang suami, kita nak gunakan ketegasan, kekerasan ataupun take advantage kepada isteri saja, isteri kita. Jadi satu poin yang sangat baik, Alhamdulillah. Saya ada juga di sini ada beberapa soalan, Brother Lim, saya nak kongsikan juga insya-Allah. Sebelum saya pergi ke soalan daripada ODCR dan juga Cikgu Rani, saya nak menjawab dulu sahabat ni, dia bertanyakan isu mengenai bayar income tax boleh diniatkan sebagai seperti bayar zakat harta tak? Okey, ini saudara Hisham, insya-Allah kita akan menjemput satu pakar dalam kewangan Islam, iaitu saudara
Ustaz Ezri Fahmi, insyaAllah, di mana dia akan ada sesi live setiap hari Khamis malam bermula jam 8 malam. Jadi sahabat Nur Hisham bolehlah bertanyakan soalan ini kepada dia, dan mungkin, dan terutama sekali kita bukan pakar bab ni, dialah yang lebih pakar, insyaAllah boleh lebih lanjut minta penerangan kepada dia, ya. Okey, baik, saya nak terus pergi kepada soalan pertama kita pada malam ini, Brother Lim, insyaAllah. Okey, ini saya rasa sahabat kita ni memang selalu follow lah. Kalau Cikgu Rani dengan ODCR ni memang selalu ada dekat kita punya live show ni. Jadi saya nak kemukakan soalan daripada ODCR dulu. Okey, dia bertanya begini, Brother Lim. Macam mana nak buat kalau orang non-Muslim serang dan hina Islam dekat media sosial? Patutkah kita serang mereka balik? Sebab dah selalu nampak komen-komen macam ni. Okey, saya boleh faham ODCR kadang-kadang kita tu nampaklah isu-isu semasa yang mungkin tak berkesebelahan ataupun tidak berpihak kepada Islam. Jadi dalam situasi begini, apakah nasihat yang baik kita boleh berikan, Brother Lim? InsyaAllah minta sedikit pencerahan. Silakan. Terima kasih ODCR. Terima kasih soalan ini. Okey, sedikit nasihat ya untuk sesiapa orang Islam ya yang nak berkomunikasi gunakan media sosial ini. Kita kena faham dulu apa tindakan kita, okey, kat media sosial. Bukan saja you dengan orang tu. Padahal ramai orang akan dapat lihat. So bila kita buat sesuatu, kita kena lihat dia punya how to say consequences, apa yang akan berlaku selepas itu. So bila kita nak jawab, bila orang hina Islam, yang penting tu ingat, kalau you boleh tulis, mintalah orang-orang Islam jangan, tak perlulah kita menyerang balik. Okey, mungkin kita mula dengan salah faham. Tugas kita menjawab dengan secara hikmah, langsung, tak mau bawa emosi kat situ. Kita menjawab slow-slow, baik-baik. Kadang-kadang dia attack balik, kita jawab baik-baik. Sebenarnya you buat ni, bila kita jawab elok-elok ni, bukan untuk dia saja tau, untuk orang-orang yang tengok semua tu. End of the day, orang semua nampak apa? Oh, the Muslim are very rational. Even people attack their religion, they explain it slowly, nicely. Okay? And at the end of the day, orang yang dengar tu, yang baca tu, akan tolong attack orang itu. Tak perlu you attack. Kadang-kadang non-Muslim pun akan attack dia. Nampak tak? So it's important that kita jangan emosi. Kita jangan lupa, ramai orang akan tengok. Kita akan wakil Islam. Kalau kita hantam balik, apa beza kita dengan kita? Kita bawa diri kita punya level sama dengan level dengan dia. Itu saya kurang setuju kita balas balik, tapi balas dengan, dalam Islam Allah suruh kita apa? Bila orang buat satu kejahatan terhadap kita, balaslah kejahatan itu dengan sesuatu yang baik. Itu yang pertama. Kedua, nak bagi gambaran supaya kita dapat faham. Kalau you dapat lihat, saya dengan Fadli sedang bercakap. Contoh okay? Contoh, saya ada kebenaran. I have the truth. Saya ni benar tau. Tetapi saya bercakap dengan suara yang tinggi. Saya cakap, you ni, oh no. Saya suara macam ni. Fadli jawab, ya Brother Lim, but dia cakap baik-baik. Orang yang diri kat sebelah, diri kat mana-mana, orang yang tengah tengok ni, you lihat apa? You tengah lihat, saya ni tak betul. Saya ni nak gaduh. Saya ni emosi. Walaupun saya punya hujah berapa baik pun, dia akan jadi kosong kalau kita emosi. When we are emotional, orang akan lihat kita ni, okay, emosi, sebab tak boleh kawal, marah. So, nampak tak? So, yang penting bila kita cakap dalam media sosial, just jawab baik-baik, tak kisah. Dia attack macam mana pun, it's okay brother. I can understand your situation. Thank you for your question. It's good questions. That is what I can answer you. Jawab elok-elok. And dengan cara macam ni, orang attack lagi, jawab elok-elok. Sebab itulah masalah kita hari ini, orang Islam terlalu cepat lompat. Ini bahasa saya. Saya gunakan cepat lompat. Sedikit aja orang tuduh, kita maki balik, kita hantam daripada datuk nenek semua sekali jalan. Itu bukan penyelesaian. Itu bukan cara dakwah. Sebab itulah dalam media sosial ni kadang-kadang
ada orang sengaja nak test kita punya kesabaran. Dia nak test kita. Kadang-kadang dia memang perancangan mereka. You tengok, dia buat macam ni. Kita melenting, kita maki. You see, you look at Islam. You look at Islam. You look at this. What happened, you see? You see, you can see it very clear. And they say that Islam is peace. You look at them. Nampak tak? So kita kena ingat, apa-apa yang kita buat public, you have to be sure that you bukan cakap dengan satu orang, you tengah cakap dengan ramai orang. So cara penyampaian, cara hujah, niat kita, ingat, kita nak menyampaikan Islam. Walaupun pada masa itu, okay, dia attack, kita jawab elok-elok, tapi nampaknya macam kita kalah. Tapi ingat, daripada kacamata orang itu saja, tetapi kacamata orang yang baca, orang yang dengar, dia akan lihat kebenaran dalam Islam. And mungkin ramai akan tertarik kepada Islam kerana hujah kita itu saja. Wallahu alam. Wallahu alam. Okey, saya rasa banyak poin yang Brother Lim kemukakan tu sangat penting ya, di dalam terutama sekali dalam mengatasi isu-isu secara dalam talian. Iaitu apabila kita ni nak reaksi ataupun kita nak react kepada situation tu, kita hendaklah pastikan bahawa kita sebagai seorang Muslim yang membawa image Islam ini, kita haruslah berwaspada. Janganlah disebabkan orang lihat kepada kita ni yang berhijab ataupun berkopiah, malah orang bukan Islam ni rasa mungkin kurang senang dengan Islam disebabkan tingkah laku kita dalam talian. Dan saya sangat setuju dengan apa yang Brother Lim kata tu, bila kita tu kadang-kadang maaf katalah dekat dalam talian online ni, kadang-kadang message ataupun komen yang kita nampak tu orang cakap outrageous lah. Daripada sudut seorang bukan Islam, kalau saya nampak contohnya saya ni dalam kedudukan mereka, saya kadang-kadang nampak Islam itu tak cantik, terus terang saya katakan. Tetapi dalam masa yang sama juga saya nampak ada orang Islam yang cuba untuk merelakskan ataupun cool down, orang cakap tu, meredahkan keadaan yang orang kata tu sedang hot ataupun tengah tense ya. Jadi itulah saya rasa cara yang paling baik kalau kita dapat mengambil contoh-contoh. Antaranya satu yang saya boleh anjurkan ialah kita try to communicate secara private dengan dia. Kalau orang ni kadang-kadang kita biasalah manusia ni kita ada sifat ego kadang-kadang kan. Jadi bila orang balas, kita pun nak balas juga. Orang dalam bahasa Chinese tu ada satu istilah nama dia si my to. Kalau Hokkien tu maksudnya si my to, mati pun tak mau jatuh. itu lah kalau Hokkien si my to. Jadi kita ambil contoh sahabat-sahabat semua, apabila kita dalam tahlian tu, kalau kita dekat public pun kita keluar, kita insya-Allah tunjukkan akhlak yang baik. Dalam talian pun kita tunjuklah akhlak yang baik insya-Allah. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni dekat luar, ada tak kita bila orang cakap tentang Islam tu, kita terus lompat, kita terus cakap komen-komen tu? Saya percaya kebanyakan kita tak akan buat. Tetapi bila kita depan skrin, kita jadi keyboard warrior. Ini kalau boleh kita nak cuba elakkan lah. Jadi ada cara untuk defend Islam, tetapi kita harus lihat juga consequences-nya, bagaimana kita nak menjawab kepada non-Muslim insya-Allah. Okey, baik Brother Lim, kita ada lagi banyak soalan yang masuk ni. Saya cuba untuk kemukakan yang berapa yang relevan kepada topik kita, iaitu hak wanita dalam Islam ya. Kita ada juga satu soalan daripada Mufti Mechanical. Wah, nama dia Mufti Mechanical. Hebat betul ni. Okey, tak apa. Tapi soalan ni saya rasa dia lebih kepada soalan fiqh ya, ataupun soalan soalan akhirat, iaitu saya cadangkan Mufti Mechanical insya-Allah ikutilah siri yang akan datang ni, di mana kita akan menjemput ustaz yang memang belajar dalam bidang ni. Terutama sekali contoh saya boleh bagi Ustaz Muhammad Khairil Anwar, ataupun kita panggil dia Ustaz KA ya. Dia akan berkongsikan tentang ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran di sini dia akan banyak pecahan-pecahan dia terangkan bagaimana kita nak mendekati Al-Quran dan juga nas-nas daripada dia. Sebab soalan yang anda tanya ni, kalau tempat kita di syurga nanti di tingkat paling bawah, adakah kita kekal di sana selamanya? Yang saya faham, walaupun kita masuk syurga, jika kita berada di tingkat bawah, permintaan kita adalah limited. Contohnya hanya diberikan 70 bidadari. Ini soalan daripada Mufti Mechanical lah. Jadi saya anjurkan sahabat Mufti Mechanical nanti ikuti program bersama Ustaz Khairil Anwar setiap Jumaat bermula minggu depan, dan ajukan soalan ini kepada dia. Saya rasa dia akan orang cakap tu, he will do justice to the question even better lah insya-Allah. Okey, seterusnya saya nak ambil soalan daripada
Suhaili Yusof ya, Brother Lim. Okey, soalan dia begini ya. Iaitu saya tunjuk di skrin. Assalamualaikum, boleh saya nak tahu, Waalaikumsalam warahmatullahi, boleh saya nak tahu antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suami isteri boleh terapkan, amalkan dalam perkahwinan. Terima kasih. Amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Brother. Terima kasih kepada Suhaili Yusof ya. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau kita nak bincang, sebab kalau boleh kita stick kepada hak wanita dulu, sebab kalau perbincangan, kalau saya mula menjawab soalan ini, mungkin kita akan mula pergi keluar kepada tajuk. Ada satu tajuk yang kita akan bincang khas mengenai Nabi dengan isteri-isterinya, maka lebih sesuai bila kita bawa soalan ini semasa kita bincang tajuk tu. Itu cadangan saya. Sebab kalau tidak, mungkin hari ini saya kena buat justice untuk tajuk ni sebenarnya. Nak bincang, orang tengah tuduh ni Islam menindas wanita, Islam tak bagi hak wanita, Islam merampas hak wanita, wanita ni dianggap sebagai macam pembantu rumah atau sebagai hamba abdi. Maka itu perlu difokus dulu daripada ini. Bolehkah kita untuk Suhaili ini, kita bawa soalan ini untuk tajuk yang bila saya bincang tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, kita akan bincang tajuk itu dalam khusus yang ataupun live yang akan diadakan dalam beberapa seminggu dua ini, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Brother Lim, no problem. InsyaAllah Suhaili Yusof, insyaAllah seperti mana Brother Lim telah katakan tadi, insyaAllah kita akan jawab soalan itu dalam episod yang lain di mana kita lebih memfokuskan tentang isu-isu wanita yang lain. Tetapi sebab hari ini kita fokus kepada penindasan wanita dalam Islam menurut kacamata orang bukan Islam ya. Jadi kita akan kemukakan ataupun kita akan teruskan sesi ini dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan perihal tersebut, insyaAllah. Kita juga ada soalan daripada Diana Razali. Dia mengatakan tentang contoh, bolehkah rumah dikira sebagai nafkah? Saya rasa soalan ini dia lebih menyentuh kepada perihal wanita secara umumnya, tetapi dia ada a little bit out of topic contohnya sebab lebih kepada Q&A daripada non-Muslim, tetapi insyaAllah kita akan buat satu sesi special untuk Suhaili dan juga Diana di mana kita akan menjawab soalan-soalan ini lebih secara terperinci, insyaAllah. Okey, saya nak teruskan kepada kita punya tajuk iaitu hak wanita dalam Islam. Okey, memandangkan Brother Lim, background dia lebih kepada perbandingan agama ataupun interaksi dengan orang bukan Islam. Ini saya rasa satu poin yang kita harus bincang, iaitu apakah cara terbaik untuk kita buktikan kepada orang bukan Islam bahawa Islam itu tidak menindas wanita. Silakan Brother Lim. Terima kasih Brother. Okey, kita sambung. Sebenarnya bila orang menuduh, yang pertama cadangan saya relax. Cadangan saya janganlah kita marah. Anggaplah orang tu jujur sedang bertanya soalan. Okey? Anggaplah itu prospek kita. Anggaplah kalau kita dapat menjawab dengan meyakinkan, okey, ada kemungkinan tak orang itu akan mula berubah persepsinya terhadap Islam. Mungkin dia akan percaya, kalau kita dapat jawab dengan bagus, mungkin dia akan percaya semua soalan yang dia ada kat otak dia, mungkin kita ada jawapan untuk dia. So, macam mana kita nak buktikan Islam tidak menindas wanita? Sebenarnya kita hanya perlu buat satu perkara sahaja. Just one thing. Satu perkara saja. Apa tu? Kita perlu bandingkan kedudukan wanita. The status of the women. Kedudukan wanita. Okay? Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum Nabi diutuskan, tamadun sebelum itu, apakah kedudukan wanita pada masa itu? What is the status of the women at that particular time? Okay? Dan kalau kita lihat, kalau kita dapat bandingkan saja, okay, mungkin saya bagi sedikit kupasan. Saya tak pergi kepada detail, mungkin masa kita pun tak banyak. Contoh, kalau kita lihat
tamadun Babylon contohnya. Tamadun Babylon ini, kalau kita lihat, setiap wanita sekurang-kurangnya, okey, sekali dalam hidup, kena tidur dengan lelaki lain sebelum dia berkahwin dengan lelaki itu. Satu lagi. Nampak tak? Penindasan terhadap wanita. Yang kedua, wanita yang dituduh berzina harus dilemaskan. Harus dilemaskan sehingga mati. Itu kedudukan tamadun Babylon. Dan kalau kita lihat lagi, wanita yang cuba nak cerai, cuba yang nak ceraikan, cerai dengan suami, maka harus diceraikan. Dan kita lihat lagi. Dan kalau suami membunuh seseorang, okey, maka suami sebenarnya bersalah kan? Tetapi dalam tamadun Babylon, suami boleh ambil isteri yang digantikan tempat dia untuk dihukum. Oh. Nampak tak kedudukan wanita di tamadun Babylon? Dan kalau kita tengok tamadun Yunani, wanita tidak ada apa-apa hak. Hak keturunan, hak bersuara, hak ni apa pun tak ada. Dan malahan dalam tamadun Yunani ni, okey, mereka percaya segala-gala kejahatan di dunia yang berlaku hari ini semuanya datang daripada wanita. Mereka tuduh wanita. All the evil things that happen in this world is come from the women. Ingat lagi tak Pandora box? Wanita kan? Image wanita. Maka mereka percaya semua jahat ini datang daripada wanita. Bukan saja itu, mereka percaya wanita ni dia macam subhuman tau. Dia bukan manusia yang sempurna. So itu pandangan. Bukan saja itu, malahan pelacuran, perkara berlaku, kebiasaan yang adalah budaya dalam tamadun Yunani. Itu kedudukan wanita. Dan kalau kita lihat lagi, tamadun Rom contohnya. Tamadun Rom ni memang best lah. Wanita ni akan dianggap sebagai dianggap sebagai sugar baby atau sugar bayi. Dia ni macam tak boleh berfikir, tak boleh buat keputusan, dia tak boleh buat apa-apa. Maka dia perlukan lelaki untuk bimbing dia dan sebagainya. Yang kedua, wanita ni kalau dah kahwin, harta dia semua milik suami. Wah, bestnya. Ini tamadun Rom ni. Kalau dah kahwin, milik suami. Hamba tak boleh bekerja di tempat awam. Tak boleh jadi saksi. Kalau dia ni hamba abdi. Slave, tak boleh kerja di public, cannot do public work, and tak boleh jadi witness, tak boleh jadi saksi. Suami berhak atas nyawa isteri. Artinya suami kalau nak bunuh isteri, dia berhak bunuh. Itu kedudukan di tamadun Rom. Kalau kita tengok di dinasti Cina contohnya. Orang Cina ni lebih suka kepada lelaki ke perempuan? Lelaki. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, wanita tak boleh bawa keturunan keluarga itu. Hanya lelaki saja boleh bawa keturunan. Nampak tak penindasan wanita? Saya tak ada masa. Kalau ada masa saya nak bagi contoh keluarga saya kepada dalam hujah ini, tapi kita terpaksa teruskan. Okey? Dan wanita ni kalau jadi isteri, kerja dia adalah untuk melayani suami macam hamba kepada suami, hamba kepada mak mertua. Bukan saja itu, dulu-dulu wanita yang bayar mas kahwin, bukan lelaki. Ini macam di India kan, yang bayar mas kahwin adalah wanita. Dan seterusnya, isteri yang kedua akan jadi hamba kepada isteri yang pertama. Dia tak macam Islam. Isteri pertama, kedua, ketiga semuanya equal. Nampak tak? So dia jadi hamba. Bukan saja itu. Dan mereka anggap isteri pertama ni is the head, ketua. Tapi dalam Islam, keempat-empat isteri ni equal. There's nobody, tak ada sesiapa jadi ketua. Artinya yang tiga isteri tu tak perlu serve, tak perlu jadi hamba kepada isteri yang pertama. Bukan saja itu. Dan tak boleh cerai. Tak boleh cerai. Tapi kalau suami cerai, isteri tak boleh ceraikan suami. Suami boleh ceraikan isteri tanpa sebab. Itu tamadun di China. Kalau kita lihat India sedikit. Siapa yang bayar mas kahwin? Wanita. Saya masih ingat lagi, lebih kurang belasan tahun yang lalu,
saya ada kesempatan dijemput ke India, ke Mumbai untuk International Dakwah Conference. Dalam perbincangan dengan orang rakyat di situ, ramai orang yang datang tanya soalan. Okay, so dia tanya, salah satu soalan tanya kepada saya adalah, benar ke dalam Islam kalau kita nak kahwin dengan lelaki yang bayar mas kahwin kepada kita, bukan kita bayar mas kahwin kat dia? Maka saya tanya dia, apa budaya di sini? Dia kata, kepercayaan budaya di sini adalah wanita yang bayar mas kahwin. Dan bayar mas kahwin mengikut kedudukan lelaki itu. Kalau kedudukan lelaki itu berpelajaran, kedudukannya tinggi, statusnya tinggi, maka mas kahwin itu, wah, mungkin banglo. Berapa banyak yang kena bayar. So, susah tak kalau bagi wanita yang biasa, yang nak kahwin lelaki yang mempunyai kedudukan yang baik, pelajaran yang tinggi, ataupun pekerjaan yang bagus. So, bagi mereka seolah-olah tak ada peluang nak kahwin. Tapi bila dia dengar dalam Islam, tak. Lelaki yang bagi mas kahwin. Dan lelaki yang kena jaga isterinya. Jaga isterinya. Kena didik isterinya. Kena bagi nafkah kepada isteri. Dan sebagainya. Dan kalau kita lihat lagi. Suami berhak untuk jual isteri pun. Itu salah satu perkara yang berlaku. Dan juga ada di kalangan mereka masih mengamalkan kasta. Dan satu lagi, wanita tak digalakkan belajar. So itu ada tamadun dulu. Nampak tak? Kalau kita bandingkan kedudukan wanita sebelum kedatangan Nabi, baik ke buruk? Dan selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW, Nabi berhenti semua perkara ini yang tak baik terhadap wanita, yang menindas wanita. Dan apa Nabi buat? Nabi dalam Islam, Nabi terus pertama melindungi wanita dulu. Sebab itulah wanita disuruh tutup aurat dengan elok-elok. Sebab di public tutup elok-elok. Okey? Itu untuk melindungi wanita. Dalam Islam, wanita ni isteri ni bukan public listed, bukan untuk semua. Isteri untuk suami dia saja. Maka wanita kena tutup elok-elok supaya dilihat sebagai wanita yang sopan dan boleh elak daripada dicabul. So kalau kita lihat selepas kedatangan Nabi, semua perkara ini telah diberhentikan, di stop serta-merta, diberhentikan. Dan wanita terus diberi hak sama rata dengan lelaki. Secara umum sama rata. Okey, same. Berarti selepas kedatangan Nabi, Islamlah yang melindungi, yang mengangkat martabat wanita kepada satu tahap yang begitu tinggi, lebih sama dengan lelaki. Tapi jangan lupa pada Fadli. Jangan lupa something. Kalau kita lihat ya, selepas kedatangan Nabi, kalau kita lihat banyak agama-agama utama di dunia telah wujud dah. Telah wujud sebelum kedatangan Nabi. Saya punya soalan, mungkin kita sama-sama fikir, sama-sama buat kajian sedikit. Agama-agama utama dunia telah wujud. Manakah satu agama yang semasa wanita di dunia semua kena tindas, agama mereka mempertahankan wanita, memberi hak kepada wanita. Okey? Di mana satu agama yang mempertahankan? Yang percaya kata saya, brother, hanya Islam saja yang melindungi hak wanita, mengangkat martabat wanita, yang memberi hak kepada wanita sama dengan lelaki, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Brother Lim, satu penjelasan yang sangat baik. Dan saya sangat tertarik dan juga Brother Lim, di mana kalau kita lihat tamadun-tamadun terdahulu ni, kebanyakannya telah menindas wanita secara sangat teruk. Malah kalau kita lihat, sampaikan ada juga di kalangan tamadun terdahulu ni, kalau sekiranya suami meninggal, isteri pun akan mati sekali. Dia ibarat macam gitulah. Dia ada certain tamadun yang macam gitu. Dan ada juga yang Brother Lim sebut tadi mengenai isu mengenai orang di Babylon. Orang Yunani ataupun Greek ya. Di mana kalau sekiranya suami dia buat satu kesalahan, contohnya suami dia tu harus dihukum mati. Tetapi sebagai pengganti daripada hukuman itu diberikan kepada sang suami, hukuman itu boleh diberikan kepada isteri dia sebagai ganti. Yang mati itu bukan suami, malah dia boleh hantar isteri dia. Bayangkan kalau dia ada 100 isteri contohnya lah. Masa dulu kita tahu tidak ada had tentang poligami . Jadi
Setiap kali suami dia salah kena hukuman mati, isteri dia pergi mati. Isteri dia pergi mati. Jadi selama-lamanya kesalahan itu tidaklah pergi kepada dia, malah pergi kepada isteri dia. Dan Islam seperti mana Brother Lim bagi tahu tadi, Islam telah mengatur dengan secara cantik bagaimana kita nak melayani ataupun macam mana nak mengatur hak wanita dalam Islam. Dan itu saya rasa sampaikan yang tak juga kalau kita mengambil rujukan kepada zaman Arab Jahiliyah dahulu pun kita lihat bagaimana wanita ditindas contohnya, dan hak mereka itu tidaklah diberikan kepada mereka, dan Islam telah pun mempertingkatkan ataupun telah pun orang kata tu increase the status of women waktu itu ya. Satu perkara yang sangat-sangatlah kita harus mengambil iktibar, dan saya percaya kalau kita terangkan kepada orang bukan Islam juga boleh terima. Sebab apa? Islam telah datang untuk mempertingkatkan, bukanlah untuk menindas. Jadi saya nak pergi kepada satu soalan ni Brother Lim. Dia datang kepada saudara Arif kita, iaitu dia bertanyakan di salah satu lagi page. Dia mengatakan di sini ialah, memandangkan Brother Lim tadi ada sebut tentang isu poligami, jadi satu persoalan yang timbul di sini ialah, adakah Islam menindas wanita apabila suami tidak perlu minta kebenaran isteri untuk berkahwin 2, 3 ataupun 4 ya? Bagaimana nak reply ni Brother Lim? Kalau sekiranya orang bukan Islam tanya soalan seperti gini, silakan. Bismillah, Alhamdulillah. Wow, soalan ini dia melibatkan banyak angle ya, banyak perbincangan. Sebenarnya dia begini. Lelaki kita kena tahu hak kita, betul. Okey. Tetapi kita juga kena tahu hak isteri. Bila kita berumah tangga, kita kahwin, okey? Maka it's a family kan, it's family affair. Betul? Sekarang ni kita nak jemput seorang lagi wanita ke dalam rumah kita. Perlu tak kita bincang dengan ahli keluarga dalam rumah kita dulu? Perlu tak kita bincang dengan isteri dulu? Sepatutnya kita bincang dulu. It's supposed to be, kan you sharing a family, kita sedang bina satu keluarga. Okay? So, sekarang ni you nak jemput satu lagi orang masuk ke dalam rumah, jadi sebahagian daripada rumah tu, perlu tak bincang dengan isteri yang sekarang yang sedia ada tu? So, bagi saya, kalau tanya pandangan saya kurang setuju kalau sesiapa yang ingin nak kahwin 2, 3 ataupun selain 4 dan sebagainya, sekiranya perkara ini tidak bawa untuk bincang dengan isteri yang sedia ada, saya kurang setuju. Okey? Dan kalau kita curi-curi buat dan kemudian diketahui oleh isteri, apa perasaan isteri sekarang? Ini keluarga. And you buat sesuatu di luar daripada pengetahuan dia. Apa perasaan dia? So, saya rasa itu tidak adil kepada wanita. Itu sebenarnya menindas wanita juga. Okay? Kalau gentleman, kalau kamu, you are a man. Okay? Kalau kamu kahwin yang pertama, kamu buat open. Kenapa kahwin yang kedua tak berani nak bincang? Okay? So, bagi saya, melainkan ada sebab-sebab yang tertentu yang tak boleh dielakkan, itu lain cerita. Tapi kalau ikut umum, secara general, secara umum, saya kurang setuju kalau kita nak ambil isteri yang kedua, ketiga atau keempat, dan kalau perkara ini tidak dibincang dalam keluarga, saya rasa tidak adil kepada isteri. Okey? Kadang-kadang anak-anak pun perlu tahu. So, saya harap kalau sesiapalah, okey, yang ingin nak adakan yang kedua dan sebagainya, let's discuss. Saya bagi satu cerita. Guru saya, Syekh Nurdin Lemo, bapa dia, semasa bapa dia nak nikahi ibu dia British tau, Aisyah Lemo, British, nak ambil dia sebagai isteri kedua. Dia sangat gentleman. Apa dia buat? Dia minta Aisyah Lemo, Aisyah tu, ibu dia lah. Okey, jumpa dengan isteri yang pertama, bincang dulu. Dan yang Aisyah, isteri keduanya, yang bincang dengan isteri yang pertama, okey,
dan mereka wanita bincang dan dia bila dia bincang, dia bagi isteri pertamanya assurance. Assurance cakap Melayu apa? Tak dengar suara you pada. Kepastian. Bagi dia kepastian bahawa kalau boleh isteri yang kedua tu dia kena bagi kepastian bila dia nikahi lelaki itu, dia bukan datang untuk merampas suami dia. Dia kena bagi kepastian bahawa dia adalah sebahagian daripada keluarga, dia akan kerjasama dalam keluarga tu, dia akan membantu dalam keluarga tu. Bukan untuk merampas. So bila you boleh bagi kepastian, you can give assurance, dan mereka bincang, yang unik adalah isteri pertama tu terima. Bukan saya terima. Hubungan mereka ni, kedua-dua isteri ni, baik sampai isteri kedua tu baru meninggal tahun lepas kalau tak silap saya. Berarti anak-anak mereka ni semua begitu rapat sekali. This is the beauty. Sebab apa? Sebab mereka bincang. Sebab mereka bawa dalam keluarga. Tapi kalau kita tak bincang, akhirnya macam mana? Macam mana? Apa jenis keluarga yang kita dapat? So kadang-kadang saya rasa, bukan saya nak kutuk sesiapa, bukan ya. Hanya saya nak bagi pandangan lah. Saya rasa cara Islam adalah bila kita nak bawa sesiapa dalam keluarga, kita kena bincang dengan isteri yang sedia ada. Bincang dulu, dan kalau boleh bagi dia assurance that pernikahan ini bagi apa sebabnya, keterangan apa tuan, dan bukanlah kerana kelemahan dia, kekurangan dia, ni cara yang lain dan sebagainya. So kita kena bagi dia assurance. Dan lelaki juga kalau nak kahwin nombor 2, nombor 3, you kena pastikan. Ini bukan tajuk sebenarnya. Kalau datang counselling saya ni, saya akan basuh you 1 jam dulu. Bukan basuh, tak gunakan Clorox ni, basuh sekali. Dia kena faham that bila kamu nak ambil isteri yang kedua, you kena faham perasaan isteri pertama tu macam mana. You tak faham, bukan saja perasaan dia. Bukan saja perasaan dia. Dia juga akan rasa, contoh kalau you kahwin nombor 2, kadang-kadang orang akan lihat macam, dia ni tak tahu jaga suami. Sebab itulah suami cari lain. Dia tak tahu jalankan tanggungjawab. Sebab itulah suami jaga lain. Ataupun mak bapak dia akan rasa masa apa tahu? Anak dia ditindas. So macam-macam. Sebab tu kalau kita buat dengan cara yang baik, cara yang betul, cara yang harmoni, saya rasa kita dapat mengatasi masalah itu. So Arif, maaf saya tak boleh go on lagi, boleh terangkan lagi, tapi mungkin kita punya masa terhad untuk bukan bincang detail. Saya bagi sedikit pandangan saya lah. Wallahu alam. Baik, terima kasih Brother Lim atas penjelasan tadi. Alhamdulillah, saya rasa itu adalah poin yang sangat baik ya, di mana kita tu haruslah juga menjaga sensitiviti isteri kita. Sebab apa tu, macam satu poin yang sangat menarik ialah bila Brother Lim kata tu, kenapa bila kita nak kahwin yang first tu kita berani, kita buat secara public. Tetapi kenapa second kita nak secara tersembunyi? Jadi saya rasa itu sebenarnya menjawab most of it. Sebagai seorang yang boleh berfikir, dia haruslah juga mengetahui bahawa perasaan isteri itulah, kita tak nak menyinggung perasaan isteri yang pertama juga kan. Jadi alhamdulillah lah, satu penjelasan yang baik. Berarti kita ada lagi lebih kurang 5 minit sekarang. Kita dah terlebih masa sebenarnya ni, sebab kita mula agak lewat tadi. Jadi saya nak minta Brother Lim mungkin boleh buat sedikit kesimpulan daripada tajuk hari ini. Apakah sedikit nasihat yang Brother Lim boleh bagi kepada kita, sebab kepada mereka yang sedang menonton ni, bagaimana kita boleh melindungi hak wanita dalam Islam? Okey, terima kasih Brother Fadli. 5 minit ya. Okey. Yep. Saya tambah sedikit tadi. Tadi saya sebut tadi, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, wanita ditindas. Selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW, Islam sebenarnya mengangkat kedudukan wanita. Okey? Mengangkat kedudukan wanita sama dengan lelaki. Maka Islam mula bagi hak kepada wanita. Padahal tamadun dulu, mereka masih lagi anggap wanita ni subhuman. Mereka masih anggap wanita ni tak ada hak. Wanita ni tak ada roh dan sebagainya. Islam telah memberi apa? Hak kerohanian kepada wanita. Sama dengan lelaki. Tak ada masa nak kupas. Islam telah beri hak kepada wanita. Hak ekonomi. Hak pendidikan. Hak perundangan. Hak sosial. Hak politik dan sebagainya. Islam memberi
macam-macam hak sama dengan lelaki. Bayangkan, Islam memberi hak. So, nasihat saya kepada muslimin muslimat, kadang-kadang budaya kita ni melebihi agama Islam. So, kita kena jaga-jagalah. Sepatutnya, bila kita nikahi wanita tu, kita jaga, didik, bimbing, kita sepatutnya kena provide pun. Menyediakan makanan untuk mereka sepatutnya. Tapi ramai orang ingat, kahwin isteri tu kerja dia mesti masak. Siapa kata? Hak suami untuk menyediakan makanan untuk anak bini. It's our responsibility. Tapi kalau isteri nak bantu, Alhamdulillah. Tapi tanggungjawab kita. Kalau isteri tak sempat, kita kena cari orang untuk menyediakan makanan. So point di sini adalah, kita kena pastikan, okay, sebab orang yang dengar tu saya tak tahu apa bangsa dan sebagainya, kita kena pastikan dia punya formula kena ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa-apa budaya yang kita ada daripada bangsa kita yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, kita kena ketepikan. Sebab budaya kita tak boleh override Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Alhamdulillah, setakat ini, saya lihat di Malaysia ni amat terkawal. Sebab apa? Kalau ada berlaku penindasan, kita boleh buat police report, kita boleh bawa ke Jabatan Agama, kita boleh bawa ke Mahkamah Syariah, kita boleh jumpa kadi untuk counselling dan sebagainya. Dan kita ada mufti kita ada Malaysia, ada ramai mufti yang boleh bagi nasihat. Dan kita juga mempunyai ramai ulama'-ulama' di Malaysia. So Alhamdulillah di Malaysia ni, setakat ini, penindasan wanita ni amat-amat minimum. Yang ada ni adalah orang Islam yang jahil. Okay? Tetapi dalam Islam, Islam tidak menindas wanita. Islamlah sebenarnya agama yang mengangkat kedudukan wanita, mengangkat martabat wanita kepada satu kedudukan yang begitu tinggi sama dengan lelaki. So itulah sedikit nasihat, sedikit cadangan atau cadangan saya kepada muslimin muslimat. So saya rasa itu sajalah daripada saya hari ini. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lain waktu. Kalau tersilap bahasa, terkasar bahasa ataupun apa-apa yang saya cakap muslimin muslimat atau kurang setuju, jangan risau ya. Sebab hari ini, sebab masa yang terlalu pendek, tak dapat bincang apa-apa secara detail. Saya hanya bagi secara surface, secara luaran saja, secara umum saja. Tapi kalau nak bincang secara detail, mungkin saya akan bagi satu sesi khas untuk bincang satu isu secara detail. Mungkin kita boleh bincang 1-2 jam untuk satu isu saja. Wallahu alam. Okey, baik. Terima kasih banyak Brother Lim atas perkongsian hari ini, dan juga saya nak mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua yang telah menonton dan juga telah membantu kami dalam share video ini. Sebab Alhamdulillah hari ini saya rasa kita punya reach tu sangat-sangat bagus disebabkan anda tolong share kami. Jadi teruskanlah untuk membantu kami dalam sesi-sesi yang akan datang ni insyaAllah. Sebelum Brother Lim pergi, saya nak juga bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, insya-Allah kepada semua yang ingin mengikuti program bersama Brother Lim, saya nak buat bukan cakap iklan, tetapi saya nak maklumkan bahawa yang seperti mana saya janjikan pada awal tadi pada permulaan, apakah yang akan dianjurkan ataupun apakah sesi-sesi live yang akan datang insya-Allah sepanjang 4 bulan ini. Jadi anda duduk rumah, insya-Allah siapa-siapa yang sedang duduk rumah, yang orang kata tu tak boleh keluar dan sebagainya, boleh duduk rumah dan manfaatkan masa setiap malam 1 jam timba ilmu. Jadi kepada sesiapa yang nak mengikuti sesi bersama Brother Lim, bolehlah juga rujuk kepada poster yang ada di sini mengenai pengurusan mualaf ataupun kita kata seperti New Muslim Class setiap hari Rabu jam 8 malam bersama Brother Lim Joy Soon dan juga Brother Ben Ui Cui Beng. Dan juga Brother Lim akan juga bersiaran live bersama saya setiap hari Sabtu juga, iaitu dalam topik dakwah dan perbandingan agama insya-Allah. Dan kalau saya boleh minta izin sedikit kepada semua yang sedang masih menonton ni, saya nak maklumkan juga esok insya-Allah pada malam kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Masri Muhammad Ramli insya-Allah. Beliau akan berkongsikan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu Tazkiyatun Nafs. Bagaimana kita nak menyucikan jiwa kita, bagaimana kita nak memperbaikikan akhlak kita. Jadi dia akan gunakan sangat basic, bermula esok malam, setiap malam 1 jam setiap Isnin sepanjang 4 bulan insya-Allah. Jadi dia agak terperinci lah. Jadi saya menggalakkan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton untuk follow
dan kalau boleh jangan lepaskan peluang. Jadi kalau sekiranya anda terlepas pun kita ada rakaman ya, insya-Allah. Dan kita juga esok malam kita akan bersama, ni akan berlaku secara serentak insya-Allah. Jadi anda boleh pilih. Ada juga satu sesi iaitu bersama dengan Dr. Jeffrey, iaitu diberi tajuk Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siri ini akan berpanjangan insya-Allah setiap minggu, Isnin dan juga Khamis, di mana beliau akan kongsikan daripada peringkat awal sekali bagaimana sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita rindui insya-Allah. Dan kita juga ada sesi bersama Ustaz Muhammad, iaitu kelas Fardu Ain. Okey, kelas Fardu Ain ni maaf ada technical sikit kat sana sebenarnya. Okey, maaf, kita pergi kepada Selasa dulu ya, iaitu ada mengenai kelas mengaji. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang duduk rumah ni sambil-sambil pagi tu pukul 10 pagi setiap Selasa bolehlah ikuti program kelas mengaji. Kita belajar ngaji daripada asas, boleh tanya soalan, no problem. Okey, insya-Allah kita akan bersama Ustaz Muhammad. Dan seterusnya kita hari Selasa malam, tadi kita ada Ustaz Muhammad Masri dan juga Dr. Jeffrey setiap Isnin. Dan hari Selasa malam kita ada bersama dengan Ustaz Mustafa Suki dalam satu topik yang sangat menarik ya. Ini sangat di handpick personally lah oleh saya sendiri, sebab saya rasa kita di Malaysia ni kita mungkin ikut seorang imam tu tetapi ataupun seorang tokoh Islam tu tapi kita tak tahu latar belakang beliau. Contohnya seperti biografi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ataupun Imam Hanafi, ataupun Imam mazhab yang lain dan sebagainya. Jadi kita tak tahu apakah latar belakang mereka, apakah sumbangan mereka kepada Islam, bagaimana mereka berguru dan sebagainya. Jadi formula-formula itu akan dikongsikan oleh Ustaz Mustafa Suki sepanjang 4 bulan ini insya-Allah. Dan seterusnya kita juga ada program iaitu bersama Ustaz Muhammad. Saya kembali setiap hari Khamis 10 pagi ada program kelas Fardu Ain. Di sini Ustaz Muhammad akan berkongsikan secara asas lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mukhalaf ni, yang dah mahir dan sebagainya, ada kenalan sahabat-sahabat yang baru nak berjinak-jinak dengan Islam ke, ataupun ada kenalan mu'alaf yang baru memeluk Islam, bolehlah recommend setiap 10 pagi. Kalau terlepas boleh juga rujuk selepas habis kerja insya-Allah ya. Lihatlah video ni insya-Allah. Dan seterusnya setiap hari Khamis malam kita akan bersama dengan Ustaz Ezri Fahmi. Ini kita punya kepakar. Beliau pakar dalam Islamic Finance ya sebenarnya. Jadi macam soalan-soalan isu seperti zakat, soalan pengurusan harta pusaka, soalan-soalan berkenaan dengan contohnya anything to do with kewangan Islam, banking Islam, boleh tanya soalan kepada beliau dan dia akan terangkan daripada asas sebenarnya. Daripada basic ada mempunyai 20 sesi sepanjang 4 bulan ni, dia akan go slowly, detail. Jadi tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah dapatlah manfaat ilmu ini ya. Dan seterusnya hari Jumaat seperti yang mana tadi saya maklumkan, setiap malam 8 malam standby dekat awak punya laptop ke, standby dekat iPad ke, tablet ke, handphone ke. Kalau nak buat kerja lain pun tak apa, tetapi boleh just on. Sesi ni live, boleh dengar pun. Kita akan bersama pada setiap hari Jumaat dengan Ustaz KA ataupun Ustaz Khairil Anwar, di mana beliau akan kongsikan ilmu-ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Dia akan go back to basic, ulumul Quran, go back to basic. Kita belajar mendekati Al-Quran itu dan memahaminya insya-Allah. Dan pada hari Ahad kita akan bersama juga dengan seorang lagi seorang lagi iaitu Ustaz Abdul Razak. Dia akan berkongsikan tentang ilmu hadis. Jadi apa yang kita di IDT akan anjurkan ialah kita nak bawa asatiza ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh manfaatkan masa yang kita ada sekarang ini untuk digunakan dalam mencari ilmu untuk dalam Islam, yang agama yang kita cintai ini, yakni Islam. Baik, seterusnya kepada sahabat-sahabat yang masih lagi menonton, IDT masih juga mencari rakan-rakan yang boleh memberi wakaf kepada buku Relationship with Non-Muslim ni, di mana kita nak sebarkan buku ini ataupun letakkan di setiap perpustakaan dan sekolah-sekolah di seluruh Malaysia supaya orang boleh tahu bagaimanakah kita boleh mengambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan saudara baru. Jadi itu antara perkara yang sangat penting saya rasa, sebabnya kadang-kadang kita lihat mungkin dekat situasi di Malaysia semenjak 2-3 tahun ini, mungkin relationship dengan non-Muslim tu agak tense ya.
Jadi bagaimana kita nak mengambil contoh Nabi Muhammad SAW dalam bagaimana baginda telah pun menunjukkan contoh yang baik ini kepada mereka. Jadi seterusnya, dan kepada sahabat-sahabat yang ada kelebihan yang ingin membantu kami dalam mengusahakan mengkutipan dana untuk pembukaan kota IDT Center di Kota Kinabalu, bolehlah pergi ke bank account ini dan lihat banyak lagi keperluan yang masih diperlukan. Bolehlah layari page IDT ataupun boleh contact page Brother Lim Jui Soon untuk mendapatkan maklumat seterusnya. Okey, baik. Itulah sedikit perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih sahabat-sahabat sedang menonton. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. InsyaAllah ada peluang dan ruang kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Hari Sabtu saya akan bersama Brother Lim, tetapi hari Rabu jangan lupa untuk bersama Brother Lim lagi pada 8 malam di mana beliau akan berkongsikan pentas ini bersama saudara Ben Wee Chui Beng, insyaAllah. Jadi yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Maafkan kami kalau ada silap daripada penyampaian kami, dan insyaAllah semoga Allah memudahkan kita untuk berkongsikan ilmu yang bermanfaat ini, dan mudah-mudahan ianya menjadi satu iktibah kepada kita untuk mempertingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.